InsyaAllah. Sampai baru kita lah. Ngaji sampai baru. Sampai baru masih lama. Itu dia kan. InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab ridwan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ba'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Taala akan kebajikan, nescaya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-khairi ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, saya muliakan Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam kita, tak lupa juga muliakan Tuan Bilal, Tuan Siap, Jawatan Kuasa Masjid, Jawatan Kuasa Masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah sekali lagi kita dapat bersama malam ini. Kita sambung pengajian kita muka surat 188, tak silap saya, betul tak? 188, takluk sama, basar dan idrak. Takluk sama, basar dan idrak adalah dengan tiap-tiap yang maujud. Dengan tiap-tiap yang maujud. Baik, dilihat bait syair itu. Wa kullu maujudin anit lisam'i wa kullu maujudin anit lisam'i bih kazal basar idrakuhu in qila bih. Wa kullu maujudin anit lisam'i bih kazal basar idrakuhu in qila bih wa ghairu ilmin hazihi kama sabat summan hayatu ma bi syai'in ta'allaqat. Maksudnya Sultan, wa kullu maujudin, setiap benda yang maujud. Setiap benda maujud, mana benda yang ada lah. Benda yang wujud ataupun benda ada, sama ada benda tu nampak ke tak nampak ke, asalkan dia maujud, ada. Anat lisam ibih, taklukkanlah sifat sama dengannya. Taklukkanlah sifat sama dengannya. Kaza al-basar, itu juga dengan basar. Itu juga dengan basar. Idrakuhu in qila bih, dan idrak jika dikatakan dengannya, dan idrak jika dikatakan dengan dia. Baik, kemudian wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat,
Dan sifat-sifat itu adalah lain daripada ilmu sebagaimana yang telah tetap. Dan sifat-sifat itu, sifat-sifat sama masa kalam kan, idrak itu lain daripada ilmu, sebagaimana yang telah tetap. Sumal hayat ma bi syai'in ta'allaqat. Kemudian hayat itu adalah satu sifat yang tidak ada ta'alluq. La tata'allaqu bi syai'in, tidak ta'alluq dengan sesuatu. Kita sebutlah kitab lain lah. Contohnya kitab Aqidatun Najin kan, kitab Hasyiah Imam Bajuri, kan banyaklah kitab-kitab berkenaan dengan bab tauhid ni. Kitab Hasyiah Dasuki, Kifayatul Awam dan sebagainya. Jadi kitab bab tauhid ni banyak tauhid ni. Yang syarahkan Jawhar Tauhid pun banyak kitab yang syarahkan Jawhar Tauhid ni. Antaranya ialah Tuhfatul Murid lah. Tuhfatul Murid. Ini pun ada kitab syarah Jawhar Tauhid. Qaulul Syadid, syarah Jawhar Tauhid, Imam Hujjah Ibrahim Laqani wa ta'ala. Ni Mukhtasar Mufid, syarah Jawhar Tauhid. Mukhtasar Mufid, ringkasan yang memberi faedah, syarah Jawhar Tauhid. Banyaklah kitab dia yang syarah Jawhar Tauhid saja. Tapi banyak kita Arab lah. Banyak kita Arab. Kita Jawi tak banyak jumpa. Ada satu dua lah. Tapi lain semua Arab. Macam tu. Kalau tuan-tuan boleh baca Arab, alhamdulillah lah. Tak payah belajar lagi lah. Mengajar lah. Tak payah belajar dah, mengajar lah itu. Kata boleh. Baik. Wa kullu mawjudin anil Islam ibih. Etikat kala ta'alluqnya sama yang azali, begitu juga basar dan idrak dengan tiap-tiap mawjud. Tiap-tiap yang mawjud. Dalam kitab kata Matan Sanusi pun dah sebut dah. Sama basar muta'alliqani ala kullu mawjudin, dia kata. Sama dan basar ta'alluq keduanya kepada benda yang mawjud. Kan sebut dalam Matan Sanusi. Itu matan dia. Kemudian yang mensyarahkannya Kifayatul Awam. Ayam itu yang syarah daripada Matan Sanusi. Kemudian kitab Ad-Dasuki pun juga mensyarahkan kitab Ayam, Kifayatul Awam itu. Dan mensyarahkan Matan Sanusi. Banyaklah. Baik. Jadi itikat kala ta'alluqnya sama yang azali, begitu juga basar dan idrak dengan tiap-tiap yang mawjud. Di sini disambah idrak. Berkenaan dengan sifat idrak ini, kita dah lihat di belakang. Di belakang dah sebut dah di bait syair yang ke-30. Dalam bait syair yang ke-30 ada disebut ada dua lagi sifat yang wajib pada Allah, iaitulah takwin dan idrak. Takwin dan idrak. Cuma takwin dan idrak ni tak ada masuk dalam 20 tu. Kenapa? Kerana makna takwin dengan idrak ni lebih kurang sama je, dengan sifat yang macam takwin ni lebih kurang sama je dengan makna kudrah, dengan makna kudrah. Sedangkan idrak pula lebih kurang sama maknanya dengan sama dan basar. Dengan sama dan basar, makna lebih kurang sama je. Itu sebabnya tak dimasukkan takwin dan juga idrak. Jadi makna ada 20 lah sifat yang wajib kita tahu. Baik. Perkataan musannaf dengan inkilabih wa kullu mawjudin anat lisam ibih kaza basar idrakuhu inkilabih. Artinya jika dikatakan dengan kaul yang terdahulu, jika dikatakan dengan kaul yang kedua dalam bait syair yang 30. Bait syair yang 30 muka surat apa tu? Apa surat? Bait syair 30. Muka surat apa? Cuba tak? 161. Okey. Muka surat 161 itu bincang berkenaan dengan di situ ada sebut mengenai idrak. Sama basar dan juga idrak dan juga takwin. Takwin. Fahallahu idrakun aulahulfu wa inda qaumin sahabihil waqfu. Sahalul waqfu.
Maka apakah ada bagi Allah Ta'ala itu idrak atau tidak? Diperselisihkan oleh ulama. Diperselisihkan ulama berkenaan idrak ini. Dan menurut satu kaum telah sah padanya tawakuf. Mana tawakuf tidak ada perbincangan. Tapi dalam surat 161, 162, 163 dah bincang dah berkenaan takwin dan juga idrak. Jadi orang kata bait syair 36 ini dia ada kaitan dengan bait syair 30. Kalau tuan-tuan faham bait syair 30 kan apa kita dah bahas hari itu, maka fahamlah kat sini dah. Senanglah nak faham. Jadi baik, maka tiga sifat ini bersatu muta'alaknya. Tiga sifat yang mana? Sama, basar dan idrak. Sama, basar dan idrak. Apa maksud idrak? Idrak segi luar ialah mendapatkan. Sedangkan idrak dari segi istilah, sifatun qadimatun qaimah bizatihi ta'ala tusamman idrak. Sifat yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengannya sifat yang qadim tadi akan dapat mencapai segala malmusat. Malmusat ni benda-benda yang disentuh. Malmusat. Malmusat benda yang boleh disentuh, diraba. Muka surat 162 tu kan. Tegak-tegak idrak. Kemudian seperti kasar dan halus. Dan mashmumat. Mashmumat benda yang boleh dicium, seperti bau yang harum. Dan juga mazuqat. Mazuqat benda yang boleh dirasa, diraba. Diraba bukan, jangan faham lain pula mana raba dia. Diraba, dicium dan dirasa. Dirasa itu dia kata idrak lah. Satu sifat yang berdiri, satu sifat yang berdiri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sifat tadi dapat melangkaui ataupun mencapai, menjangkau akan segala benda-benda yang boleh disentuh, diraba ataupun benda yang dicium, dirasa dan sebagainya. Okey, itu dikatakan sebagai idrak. Jadi makna idrak ni lebih kurang sama dengan sama dengan basar. Sama mana mendengar. Betul tak? Basar melihat. Jadi idrak ni lebih kurang sama je. Benda yang lihat boleh rasa kan, kita akan mencapai benda-benda yang boleh dirasa, disentuh, bau dan sebagainya. Baik. Jadi maka tiga sifat ini bersatu muta'alaknya. Satu muta'alak maksudnya takluknya kepada segala maujudat, atau bersatu muta'alaknya. Jadi sama, basar, idrak. Dia punya tempat muta'alaknya, muta'aluknya ialah segala maujudat. Benda yang ada. Benda ada dua jenis. Satu benda yang boleh dilihat, satu benda yang tak boleh dilihat. Tetapi dia tetap ada. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah satu zat yang boleh dilihat. Bila? Esoklah di akhirat. Di dunia tak bolehlah kita melihat. Antara kita dengan Allah Taala ada hijab. Jadi terhijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surau, dalam masjid ni kita nampak, dalam ruang ni kita nampak macam tak ada orang kan? Tak? Yang belah atas, bawah ada orang lah. Bawah ada orang, tapi belah atas ni yang terapung-apung ni kita nampak ada orang tak? Tak ada orang, kosong. Tapi sebenarnya ada tak? Ada. Ada macam-macam lah. Malaikat ada, mungkin jin pun ada. Kan? Benda-benda latif, benda-benda lembut, benda-benda halus. Benda halus sama ada orang kata benda-benda berterbangan ni, virus ke dan sebagainya. Benda ada, malaikat dan sebagainya semua ada. Itu dikatakan sebagai dalam bahasa Arab dikatakan kan, benda yang lapang ni dikatakan sebagai al-faraghu mauhumun. Al-faraghu mana benda yang kosong tetapi diwahamkan kosong. Benda yang kosong, benda yang lapang tapi waham kita benda tu lapang. Itu maksudnya. Zahiriat mana kita tak nampak tapi dia ada. Kan disebut dalam kitab Aqidatun Najin, sebut berkenaan dengan benda lapang. Kan kita ni semua mengambil keadaan lapang kita. Kita semua mengambil keadaan lapang kita. Bila kita duduk kat situ, orang lain tak boleh duduk. Cuma lapang ni ada dua.
satu lapang yang adanya jisim, kan? Yang kasar, satu lapang yang adanya jisim tapi jisim yang lembut, yang halus. Satu jisim yang halus seperti roh, malaikat, jin, syaitan dan sebagainya yang duduk di ruang yang kosong itu. Yang duduk di ruang yang kosong tapi kita tak nampak. Baik. Elok lihat semula Maka tiga sifat ini bersatu muta'alaknya. Maknanya takluknya kepada segala maujudat, benda yang wujud. Dan tidaklah lazim dari bersatunya muta'alak bersatunya sifat. Melainkan sifat itu berbilang-bilang. Mana sifat berbilang-bilang itu sama, bahasa idrak kan berbilang. Tapi berbilang itu kalau sama tetap satulah. Sama tetap satu, basar tetap satu, idrak tetap satu, wahdah. Berbilang itu kita tinjau daripada sudut, maknanya sama satu sifat, basar satu sifat, dan juga idrak satu sifat. Itu dikatakan berbilang-bilang. Maka tiga sifat ini bersatu muta'alaknya, dan tidaklah lazim daripada bersatunya muta'alak bersatunya sifat, melainkan sifat itu berbilang-bilang. Dan tiap-tiap daripadanya mempunyai hakikat berupa inkishaf, terbuka ataupun tersingkap, yang bukan ain daripada hakikat yang selainnya. Tidak ada yang mengetahui hakikat itu kecuali melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud bukan ain itu? Maksudnya kata inkishaf basar dengan inkishaf sama adalah berbeza. Walaupun ta'aluk basar ila inkishaf, ta'aluk sama inkishaf juga. Ta'aluk basar inkishaf, ta'aluk sama inkishaf, ta'aluk idrak pun inkishaf. Tetapi setiap ta'aluk inkishaf sifat tadi adalah berbeza di antara satu sama lain. Dan tiada yang ketahui perbezaan itu melainkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut. Kan sebut dalam kitab ini. Tidak ada yang mengetahui hakikat perbezaan itu, inkishaf itu, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala je yang tahu. Kita tak tahu. Banyak benda sebenarnya kita tak tahu. Baik, kemudian dan apa yang telah disebut oleh musannif berupa sama dan basar Allah Subhanahu Wa Taala, yang takluk keduanya sama basar itu dengan tiap-tiap maujud, kullu maujudat, adalah apa yang disebutkan oleh sebahagian ulama mutaakhirin seperti Imam Sanusi dan orang-orang yang mengikutinya. Kalau kita lihat dalam kitab Imam Sanusi kan, tersebut as-sam'u wal basar muta'alliqani ala kulli mawjudat. Kata sama dan basar itu takluknya kepada sekalian benda-benda yang maujud. Apa benda maksud maujud? Benda yang wujud lah, benda yang ada. Kerana setiap benda dalam dunia ni, di alam ini, dia ada 4. Maujud paling atas, makdum paling bawah, tiada. Antara maujud dengan makdum, tengah-tengah ialah halun, haliyah. Haliyah maknanya antara ada dengan tiada. Kemudian di antara haliyah dengan makdum, dengan tiada, itu dengan amrun itibari. Amrun itibari. Ada pada zihin, ada minat, tetapi tiada pada kenyataan, tiada pada kharij. Baik. Jadi kalau disebut dalam kitab Matan Sanusi, sama bahasa ni takluknya kepada setiap benda yang maujud. Tak kisahlah apa benda maujud dia. Kan? Jadi pendengaran, kalau kita lihat pendengaran Allah, sama ada benda tu kita dapat dengar ke, tak dengar ke, Allah Ta'ala tetap dapat dengar. Macam kita manusia ini, kita hanya boleh mendengar benda yang ada bunyi. Benda ada bunyi, ada suara, kita boleh dengar. Benda tak ada bunyi, tak ada suara, tuan-tuan tak boleh nak dengar. Kita ingat basar, benda yang sasar manusia boleh lihat. Benda yang halus kita tak boleh lihat, kecuali menggunakan sesuatu alat kan. Alat untuk kantar ni yang boleh membesarkan saiz, orang kata kuman ke, saiz bakteria yang sangat halus tu, dia boleh dibesarkan dengan saiz-saiz tertentu, maka dapatlah kita lihat. Kalau tak ada alat, maka kita tak mampu untuk melihatnya. Baik. Dan yang terdapat dalam ucapan Sa'di
Dan terdapat dalam ucapan Sa'di yang selainnya bahawa sama yang azali adalah satu sifat yang takluk dia dengan segala masmu'at. Masmu'at benda yang dengar. Dan basar itu yang azali adalah satu sifat yang takluknya dengan segala mubasyarat. Mubasyarat benda yang boleh dilihat. Benda yang boleh dilihat, mubasyarat. Okay, ini pendapat daripada Sa'di. Jadi pendapat Sa'di ini tuan-tuan ada dalam muka surat apa? Pendapat Sa'di. Muka surat 162. 162 itu termasuk pendapat Sa'di lah tu. Pendapat Sa'di terdapat di muka surat 162. Macam tu. Sama dengan di sinilah. Sama dengan di sini. Kemudian orang kata idrak pula pada di muka surat 163. 163 idrak. Kan idrak ada 3, seperti idrak malmusat, idrak mashmumat dan idrak mazuqat. Gitu. Baik. Dan ucapan Sa'di tersebut muhtamil. Ucapan Sa'di tersebut muhtamil, berkemungkinan untuk masmu'at dan mubasyarat pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini segala yang maujud, maka jadilah dia itu bersesuaian dengan apa yang terdahulu. Jadilah dia sesuai dengan apa yang terdahulu yang tersebut dalam bait syair yang ke-30 tu. Maknanya perbincangan ini ada kaitan dengan bait syair yang ke-30. Jadi ucapan Sa'di itu, ucapan Sa'di kan muhtamil, dipertanggungkan pada dua. Sama ada pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan pada sisi makhluk. Kalau masmumat dan mubasyarat pada hak Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya apa sajalah yang boleh yang nampak ke tak nampak ke, maka Allah Taala tahu. Dan boleh jadi juga bahawa yang dimaksud itu masmuat dan mubasyarat pada hak kita, yakni suara-suara untuk masmu'at dan zat-zat serta warna-warna untuk mubasyarat, maka jadilah ia menyalahi bagi apa yang terdahulu. Menyalahi bagi apa yang terdahululah. Macam tu. Jadi ada dua lah. Ada dua definisi ataupun ta'arif sama tadi. Sama ada sama itu pada sisi Allah ataupun sama itu pada sisi manusia. Kalau sama itu pada sisi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala boleh melihat segala mendengar segala masmu'at, benda yang boleh dengar, dan juga mubasyarat, benda yang boleh lihat. Sama ada nampak ke tak nampak ke, kan, boleh dengar ke tak boleh dengar ke, tetap Allah Ta'ala boleh mendengar. Macam tu. Kalau mubasyarat ni sama ada boleh lihat ke tak boleh lihat ke pada sisi kita, tapi sisi Allah Ta'ala tetap boleh dilihat. Okey. Dan boleh jadi pula bahawa dimaksud ini ialah masmu'at dan mubasyarat pada hak kita. Kalau masmu'at dan mubasyarat pada hak kita ialah benda yang ada bunyi lah. Benda yang ada bunyi, benda yang boleh dilihat dengan mata kasar, benda yang ada warna. Okay? Benda tak ada warna tak boleh nak lihat. Macam hitam putih macam tu ialah kan. Macam tu. Dan mata kita pula bukan buta. Mata kita mestilah celik. Macam telinga tadi, mestilah pendengaran kita tu boleh mendengar. Dan kita mendengar menggunakan gegendang telinga. Adakah Allah Ta'ala mendengar menggunakan gegendang telinga? Tidak. Kita pula melihat menggunakan anak mata. Adakah Allah Ta'ala melihat menggunakan anak mata? Tidak. So makna perbezaan. Ada perbezaan di situ. Antara sama tadi pada sisi Allah Ta'ala dan sama pada sisi makhluk. Macam tu. Boleh faham Okey, saya ulang semula. Dan apa yang terdapat pada ucapan Sa'di. Sa'di ni ialah ni orang yang berpendapat di muka surat 162 tu. 162 dan juga 163. Okey. Jadi dan apa terdapat pada ucapan Sa'di dan selainnya bahawa sama yang azali
adalah satu sifat yang ta'aluk dengan segala masmu'at, benda yang boleh dengar, dan bawah basar yang azali adalah satu sifat yang ta'aluk ia dengan segala mubasyarat. Mubasyarat iaitu benda yang boleh dilihat. Dan ucapan Sa'di tersebut muhtamil, maknanya dipertanggungkan kepada dua. Satu, untuk masmu'at dan mubasyarat pada hak Allah Ta'ala. Iaitu segala yang maujud, maka jadilah dia bersesuai dengan apa yang terdahulu, yang disebutkan berkenaan dengan ta'arifnya, definisi dia. Dan boleh jadi juga bahawa dimaksud ini ialah masmu'at dan mubasyarat pada hak kita. Iaitu suara-suara untuk masmu'at dan zat-zat serta warna-warna yang mubasyarat, yang boleh dilihat. Maka jadilah dia menyalahi kepada apa yang terdahulu daripada definisi dia, ta'rifnya. Jadi yang dikenaki dengan yang ta'rif yang sama ini ialah sama yang pada sisi Allah Ta'ala, bukan sama pada sisi kita. Bukan sama pada sisi kita. Kita pun sama juga, melihat juga, tetapi penglihatan kita adalah terbatas, macam tu. Kemudian, dan apa yang telah sebut oleh musannif berupa keadaan idrak berdasarkan kaul ataupun pendapat dengannya, yang menyamai sama dan basar dalam hak ta'aluk dengan tiap-tiap yang maujud adalah salah satu daripada dua kaul yang telah terdahulu sebut akan keduanya. Dan kaul yang kedua daripadanya adalah idrak itu ta'aluknya kepada segala masmumat, benda yang boleh diraba. Kemudian masymumat, mim shin, mim waw, mim alif ta, masymuat, benda yang boleh dirasa, dan juga mazuqat, benda yang boleh disentuh. Ya kan? Seperti benda halus, kasar, benda bau-buan kan, benda yang boleh dibau, kemudian rasa manis ke, tawar ke dan sebagainya. Itu dikatakan termasuk dalam idrak pada sisi makhluk. Idrak pada sisi makhluk. Kemudian berkenaan idrak pun dah disebut muka surat 163. 163 kita lihat di mana idrak ada 3 jenis. Pertama, idrak malmusan. Yang kedua, idrak masymuman. Yang ketiga, idrak mazuqat. Gitu. Dan orang-orang berpendapat dengan penetapan idrak ialah seperti Qadhi Al-Baqilani dan juga Imam Haramain, serta yang berpakat keduanya bal istidlal menuntut dalil ataupun berdalil dengan bahawa idrak itu adalah kesempurnaan, dan tiap-tiap kesempurnaan adalah wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau Allah Taala tidak bersifat dengannya idrak, kan, nescaya bersifat dia dengan lawannya. Dan ini adalah satu kekurangan, kan? Kekurangan, sedangkan kekurangan itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sahih bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi idrak dah bincang dah muka 162. Tuan-tuan kita boleh lihat boleh lah situ. Baik, kemudian perlu diketahui tuan-tuan bahawa sama, basar dan idrak berdasarkan kaul ataupun pendapat dengannya, dan berdasarkan kaul bahawa dia itu ta'aluk kepada tiap-tiap yang maujud. Ada 3 ta'aluknya. Jadi walaupun ketiga-tiga ni sama, basar, idrak ini ta'aluk dia kepada segala yang maujud, benda yang ada, sama ada benda yang nampak ataupun benda tak nampak, kan, dia terbagi kepada 3. Pertama, ta'aluk tanjizi qadim. Ya, ini ta'aluknya dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'aluk tanjizi qadim, ini ta'aluknya sama, basar, idrak tadi dengan zat Allah Taala dan juga segala sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya Allah Ta'ala mendengar akan segala zat dan sifatnya. Allah Ta'ala juga melihat dengan segala sifat dan zat dia. Dan Allah Ta'ala juga idrak, memperdapatkan segala zat dan juga sifat dia.
Yang kedua, ta'alluq sulhul qadim. Ta'alluq sulhul qadim, yang ini ta'alluqnya yang tiga tadi, sama, basar dan idrak dengan kita sebelum wujud kita. Jadi Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala mendengar dan melihat, dan Allah Ta'ala idrak sebelum wujudnya kita. Kemudian yang ketiga, ta'alluq tanzih hadis, yang ini ta'alluqnya dengan kita selepas wujud kita. Selepas daripada wujud kita pun Allah Ta'ala mendengar, melihat dan mengidrak segala wujud kita. Jadi maknanya ada tiga lah. Tiga ta'alluq kepada sama', basar dan idrak. Gitu. Dan wajiblah ta'alluq bagi sifat ilfazim ni dapat dipahami dengan sirah amar. Pada perkataan musannif dia kata anid alif nun ta. Pemakna anid mana ta'alluq. Ta'alluq, dia syarah ni mana anid ni ta'alluq. Anid bermakna at-ta'alluq. Dan wajiblah ta'alluq bagi sifat-sifat ini dapat dipahami dengan sirah amal. Dengan perkataan musannif dengan anid. Mana ta'alluq olehmu. Di mana hukum asal bagi amar ataupun perintah adalah hukumnya wajib. So maknanya wajiblah kita tahu. So maksudnya wa kullu mawjudin anid lisam ibih kazal basar idrakuhu inkilabih. Dan tiap-tiap yang mawjud itu ta'alluqkanlah sifat sama dengan dia. Dan perintah ini adalah perintah wajib. Anid itu bermakna ta'alluq, bermakna perintah wajib. So makna kita tak kena ta'alluqkan. Sebagaimana yang dapat dipahami ketidakhabisan muta'alaq-muta'alaqnya dari adat umum yang masuk atas lafaz maujudin. Yang mana setiap muta'alaq-muta'alaq tu tak ada kehabisan dia. Kan macam kita dah bincang sebelum ni, kan, macam kudrah. Esa tu satu je. Yang berbilang-bilang itu ialah tempat muta'alaq dia. Kita ingat iradah pun satu esa bagi Allah Ta'ala. Tidak ada berbilang-bilang iradah. Tidak ada berbilang-bilang kudrah. Habis yang berbilang-bilang itu apa? Muta'alaq dia. Tempat ta'aluk kudrah dan tempat ta'aluk iradah. Begitu juga sama' dan basar. Sama' dan basar tetap satu bagi Allah. Tidak ada dua basar. Tidak ada dua sama'. Tidak ada dua idrak. Hanya satu idrak saja. Habis yang berbilang-bilang itu apa? Tempat muta'alaq dia. Tempat muta'alaqnya yang kena pada kita, kepada makhluk ataupun manusia ini, maka itulah yang dikatakan berbilang-bilang. Baik. Sebagaimana yang dapat dipahami ketidakhabisan muta'alaq-muta'alaqnya daripada adat umum yang masuk pada lafaz maujudin. Kalau dalam kitab Sanusi, kan, kalimat maujudin ni diletak alif ta. Maujudatin. Maujud ni ada, tetapi dia bermakna mufrad. Jadi kalau kita nak jamikan jamak, maujudatin. Alif ta, alif apa? Jamak muannas salim. Alif ta kan, tanda jamak muannas kan alif ta. Okey? Jamak muannas salim ada alif dengan ta. Okey? Jadi maujudatin. Kalau maujudun saja mufrad. Betul tak? Maujud mufrad kan? Yalah, mufrad lah. Contoh tentang tasrif maujudin. Wajada yajidu. Wajada apa yang madi? Yajidu apa yang mudhari'? Wujudan isim masdar. Fahuwa wajidun isim fa'il. Wa zaka maujudun isim maf'ul. Kan? Wa zaka maujudun isim maf'ul. Jadi maujudun itu ialah mufrad. Maujudun, maujudani bau tasniah. Maujudatun bau muannas.
Jadi maujudatun ada alif dengan ta pula. Ada alif dengan ta pula dari tasniah pula. Tasniah jamak pula. Gitu. Kalau maujudun saja dia adalah mufrad. Mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar mukhattab. Kan? Mufrad muzakkar mukhattab. Macam anta lah. Ataupun contohnya mansurun. Nasara yansuru nasran. Bahwa nasirun wa zakar mansurun. Mansurun itu adalah mufrad. Mufrad muzakkar. Mukhattab. Mufrad muzakkar mukhattab. Mamsurun. Mamsurani. Mufrad muzakkar muannas. Mamsuruna. Mufrad muzakkar jamak. Mukhattab. Maujudatun. Mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar muannas pula, perempuan. Maujudatani tasniah. Kemudian muannas. Kemudian maujudatun ada alif dengan ta. Maknanya orang kata jamak. Lepas tu dia ni muannas. Kemudian mukhatabah pula. Dari tiga tu. Kita kalau belajar tasrif ingatlah benda tu lek. Saya pun kadang dah lupa tuan. Dah lama tak bermainkan benda tu. Dan musannaf berdiam diri padahal wadahnya sifat-sifat itu. Dan musannaf mana pengarang ataupun muallif ke musannaf pun benda sama je. Kadang orang panggil muallif. Qala muallifu kan. Qala mu'arrifun wa ta'ala ataupun qala mustannifun wa ta'ala. Telah berkatalah oleh musannaf ataupun pengarang. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, telah merahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan dia. Dan musannaf berdiam diri perihal wahdahnya sifat-sifat itu. Esanya sifat-sifat itu. Mana sifat-sifat itu? Iaitulah sama', basar dan idrak. Kerana sudah dapat diketahui dari wajibnya hal tersebut. Untuk bandingan-bandingannya seperti kudrah dan iradah. Kerana tidak ada perbezaan. Maknanya kudrah dan iradah semuanya wahdah esa. Kudrah esa dan iradah pun esa. Hayat esa. Sama, basar, kalam. Semua esa. Tidak ada ta'adud. Ta'adud ni ta'ain dada. Ta'adud tidak ada berbilang-bilang. Semuanya wahdah ataupun esa. Macam tu tuan-tuan. Boleh faham? Boleh macam tu. Kemudian kalam, sama, basar, idrak adalah lain daripada ilmu. Kalam, sama, basar, idrak adalah lain daripada ilmu. Wa ghairu ilmin hazihi kama sabar. Summal hayatu ma bi syai'in ta'allaqat. Dan sifat-sifat ini adalah lain daripada ilmu, sebagaimana yang telah tetap. Kemudian hayat pula adalah satu sifat yang tidak ta'aluk dengan sesuatu. Artinya sifat-sifat yang empat itulah kalam, sama, basar, idrak adalah lain daripada ilmu. Semua lain daripada ilmu. Ilmu ta'aluk dia apa tuan? Ta'aluk ilmu adalah inkishaf. Sama jugalah. Ta'aluk ilmu adalah inkishaf. Ta'aluk sama basar pun sama juga. Kalam ta'aluknya dilalah. Jadi kalam, sama, basar, idrak adalah lain daripada ilmu lain. Kemudian musannaf bertujuan dengan bait ini adalah untuk menolak sangkaan yang ditimbulkan oleh bersatunya muta'alaq kalam berserta muta'alaq ilmu dan indiraj, masuknya muta'alaq sama dan basar dan idrak pada muta'alaqnya, terutama sekali ta'aluk sifat yang ketiga. Yang tiga ini adalah ta'aluk inkishaf, seperti ta'aluk ilmu. Nampak tak? Jadi bila sebut sama, ta'aluknya inkishaf. Basar, ta'aluknya inkishaf. Idrak, ta'aluk inkishaf. Ilmu, ta'aluk inkishaf. Habis sama ke? Tak sama. Macam mana tak sama? Memang tak sama. Tak sama pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana macam mana perbezaan dia? Allah alam lah. Tak tahu kita perbezaan, kerana yang lebih tahu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih tahulah macam mana perbezaan yang sebenar.
Inkishaf maknanya terbuka ataupun tersingkap kan. Terbuka, tersingkap ataupun benda yang terjelas kan, terlihat dan sebagainya. Okey, jadi musannaf bertujuan dengan bait ini adalah untuk menolak sangkaan waham yang timbulkan oleh bersatunya muta'alaq kalam beserta muta'alaq ilmu dan indiraj. Ejaan indiraj dalam bahasa Arab ialah alif, nun, dal, jim, dar, ra, alif, jim. Alif, nun, dar, ra, alif, jim, indiraj, masuk. Masuknya muta'alaq sama' dan basar dan idrak pada muta'alaqnya. Tak utama sekali ta'aluk sifat yang ketiga ini adalah ta'aluk inkishaf seperti ta'aluk ilmu. Macam tu. Dan sebagaimana sifat-sifat yang empat ini membezakan bagi sifat ilmu, sebahagiannya pun membezakan bagi sebahagian yang lain. Dan bersatunya muta'alaq tidaklah mewajibkan bersatunya hakikat dia. Walaupun muta'alaqnya bersatu kan, tetapi tidak mewajibkan bersatu akan hakikatnya. Macam tu. Macam sama basar kalam takluknya ke ala kulli mawjudat, setiap benda yang mawjud. Okey. Kemudian ilmun takluknya kepada setiap benda yang wajibat wal mustahilat dan wal jaizat. Bila sebut ilmun saja dia ada 3 takluk. Pertama ala kullil mawjudat, setiap benda yang wajib. Yang kedua wal mustahilat, setiap benda yang mustahil. Dan yang ketiga ialah jaizat, setiap benda yang harus. Maknanya setiap benda yang wajib, setiap benda yang mustahil dan setiap benda yang harus, semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Tu Allah Ta'ala mengetahui tu. Allah Ta'ala mengetahui. Mana Allah Ta'ala tahu dia esa. Dia aja hanya Tuhan yang ada. Dia tahu dia saja Tuhan yang layak disembah. Tak ada Tuhan yang lain. Itu. Kemudian Allah Ta'ala juga tahu kan dia tiada sekutu. Dan dia Allah Ta'ala juga tahu bahawa makhluk ini adalah benda yang dicipta oleh Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala tidak berhajat pada makhluk. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk. Dan makhluk ini dia ada tempoh dia. Kemudian berkata musannaf dengan summal hayatu ma bi syai'in ta'allaqat. Dengan sukun ya dan membuang hamzah pada huruf pada lafaz bi syai'in. Okey. Kerana wazan ataupun timbangan. Wazan syai' lah. Artinya bahawa hayat itu tidak ta'alluq dengan sesuatu, baik perkara yang maujud ataupun benda yang ma'dum. Kalau sebut dalam kitab Matan Sanusi, dia kata wal hayatu la tata'allaqu bi syai'in. Wal hayatu, hayat itu tiada takluk dia kepada sesuatu. Maknanya dalam sifat ma'ani ini hanya hayat saja tidak ada takluk. Yang lain tu semua ada takluk. Qudrah, iradah, ilmun. Bila hayat dia tak ada takluk. Sama bahasa kalam ada takluk. Macam tu. Jadi hayat itu tak takluk dengan sesuatu, baik perkara yang maujud ataupun benda makdum, benda yang ada ataupun benda tak ada. Maka yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah makna lugawi, makna di segi logah yang mencakupi sama ada benda wujud ataupun makdum, benda ada ataupun benda tak ada. Dan sah juga bahawa yang dimaksudkan dengannya adalah makna istilahi, makna sesuatu yang maujud sahaja. Dan dikatakanlah jika hayat itu tidak takluk dengan yang maujud, maka lebih utama lagi bahawa dia tidak takluk dengan benda yang makdum. Macam tu. Cuma hayat adalah satu sifat yang berdiri pada zat Allah. Satu sifat yang wajib yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana mustahil Allah Taala boleh mentadbir alam kalau dianya tidak ada sifat hayat. Mustahil Allah Ta'ala boleh mengurus alam kalau tidak ada sifat hayat. Jadi sifat hayat ini tetap ada dan wajib bagi Allah. Cuma dia tidak takluk kepada sama ada segala mungkinat ke benda mungkin, dan dia juga tidak takluk kepada segala benda yang wajibat, mustahil dan mustahilat, dan juga dia tertakluk kepada segala mawjudat, benda yang mawjud. Semua dia tak ada takluk.
Dia tidak ada takluk kepada semua tu. Sebab dalam Matan Susi dia kata wal hayat la ta'allaqu bi syai'in. Dia tak takluk kepada mana-mana. Jadi kalau hayat itu tidak takluk dengan benda yang maujud, apatah lagi kalau benda makdum, lagi dia tak ada takluk lagi. Tetapi walaupun begitu, hayat ialah satu sifat yang wajib yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil kan seseorang itu boleh mengurus sesuatu kalau dia tak hidup. Tak? Macam tuan-tuan lah. Macam mana kalau tuan-tuan nak menguruskan rumah tangga? Nak menguruskan kerja kalau tuan-tuan sendiri pun tak hidup? Tuan-tuan mati kan? Mesti tuan-tuan hidup. Itu mati bernyawa. Gitu. Dan demikian maka hayat bukanlah di antara sifat-sifat yang bertakluk, kerana dia adalah satu sifat yang mensahihkan bagi idrak. Dia adalah satu sifat yang mensahihkan bagi idrak, yakni mensahihkan bagi orang tempat berdiri untuk bersifat dengan sifat-sifat idrak, dan tidaklah dia menuntut akan perkara lebih atas berdirinya daripada tempatnya. Dia tak ada kerja lain lah, duduk aja. Dia hanya hayatnya, fungsinya lah hayat lah. Dia tidak ada fungsi seperti kudrah, iradah, samak basar. Dia tak ada fungsi macam tu. Dia hanya duduk pada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bercerai tanggal daripada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar tu tuan-tuan perbincangan kita. Mana ada 2 bait syair yang kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini insya-Allah akan dapat membuka minda kita, kan? Dapat kita memahamilah berkenaan dengan bab hari ini insya-Allah. Akan datang kita sambung bait syair yang ke-38 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa 'ilman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa wasi'an fatai alim. La ilaha qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fil arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.